Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, GKY PIK bersama dengan gereja-gereja tahun ini di bulan Oktober bersama-sama merayakan 1700 tahun Konsili Nikea. 弟兄姐妹，这个月呢，我们教会就是碧堂会会和所有的教会一同纪念，就是尼西亚的大公会的庆祝。 Kita bersama-sama dengan gereja-gereja mengingat kembali satu momen bersejarah penting di mana pada waktu itu gereja pernah menetapkan sebuah pengakuan iman tentang keilahian Yesus Kristus. 我们要纪念，因为当时这个是一个非常值得纪念的历史，因为当时教会呢已经定下就是对于基督的信心。 Jadi pada waktu itu ada seorang bernama Arius. 那个时候有一个人名叫 Arius， Dia mengajarkan pengajaran yang sesat di mana Yesus Kristus bukan Allah yang sejati. 他有一个错误的或者异端的教导，就是基督不是上帝。 Arius mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan yang pertama dan yang tertinggi. 他的教导就是耶稣是第一的创造物，是最高的创造物。 Implikasinya Bapak Ibu Saudara sekalian, 它的后果呢，就是 Yesus tidak benar-benar bisa menyelamatkan manusia karena dia bukan Tuhan, dia adalah ciptaan. 因此基督耶稣不能够拯救人类，因为他不是神。 Nah, pengajaran sesat ini berusaha meruntuhkan seluruh iman Kristen. 这个教导呢，他就是想要把所有的基督的教导倒塌下来。 Dan gereja pada waktu itu bisa terjadi perpecahan karena pengajaran sesat ini. 那时候的教会呢，因着这个错误的观念，发生了分裂。 Padahal kalau kita lihat dari pengajaran para rasul di Yohanes pasal yang pertama menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. 其实，如果我们在约翰福音第1章的话，那我们可以看到约翰强调耶稣是真正的上帝。 Yesus adalah Allah yang kekal, Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. 他是永恒的神，他是成为人类的上帝。 Di Kolose yang pertama juga Rasul Paulus mengatakan bahwa keilahian Allah sepenuhnya ada dalam Kristus. 哥罗西书第1章，使徒保罗在那边也强调，神的神圣是完全在基督里面。 Dan Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya memegang teguh pengajaran yang sehat. 使徒保罗也不断的提醒提摩太要坚定于他所教导的，就是健康正确的教导。 Semangat dari para rasul ini terus diturunkan melalui pertemuan dalam Konsili Nikea. 那这些使徒的积极的教导心，他们一直把它传扬下去，一直到这个尼西亚的大公会。 Jadi para pemimpin gereja pada waktu itu berkumpul bersama untuk mempertahankan iman yang benar di hadapan Tuhan, melawan pengajaran sesat. 那时候的教会的所有的领袖们，他们聚集在一起，然后呢，他们就是决定要反驳那些异端的教导。 Dari semangat ini kita juga bersama-sama sebagai pengikut Tuhan Yesus masa kini, kita juga menerapkan semangat atau pengajaran para rasul. Kita juga terus menggelorakan kembali semangat pembaruan rohani. 所以，当我们学到之前的使徒是那么的积极，用他们的心去传扬正确的教导的时候，我们现在也要效法他们，把正确的教导传扬下去。 Ini adalah tema-tema yang akan kita bahas sepanjang bulan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. 这是我们这个月将会思想的一些主题。
Semoga melalui pembahasan tema-tema ini di dalam kehidupan rohani kita terjadi pembaruan. 希望通过这些主题，让我们的生命可以有一些更新。 Ada reformasi, ada transformasi yang terjadi dalam kehidupan rohani kita. 我们的属灵生命可以得以更新，有所 Mari kita 转变。 mulai dengan pembahasan yang pertama, pembaruan kasih. Dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 我们今天将思想第一个主题就是爱的更新。我们将会读启示录第2章第1到第7节。 Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, kemudian ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dalam bahasa Mandarin. 梁传道将会读第1到第4节，然后第5到第7节将用中文读。 Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. 第5节，所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改。我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。然而你还有一件可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我恨恶的。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。 Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah dengar kata kalibrasi? 弟兄姐妹，是否曾经听过这个词 “kalibrasi” 或者校准？ Kalibrasi itu maksudnya to standardize, untuk melakukan standarisasi. 校准呢，就是要做一个标准的测量。 Jadi biasanya ada alat-alat tertentu yang butuh kalibrasi dan itu seperti di-adjust kembali, disesuaikan kembali supaya bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. 所以呢，这个校准呢，就是把一些测量仪器做一个调整。 Jadi alat yang dikalibrasi itu bukan berarti alatnya sudah rusak atau nggak bisa berfungsi lagi, bukan. 所以经过校准的一些仪器呢，不代表它已经坏了或者不能够再使用了。 Tapi alat-alat tertentu itu setelah dipakai sekian waktu dia perlu dikalibrasi supaya pengukurannya tepat sesuai dengan fungsi alat itu dibuat. 但是某仪器呢，它应当经过校准来确保它的准确性和可靠性。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian tentu punya alat ini mungkin di rumah ya. 弟兄姐妹在家里可能有这个仪器。 Nah, alat tes tensi darah ini apakah pernah dikalibrasi Bapak Ibu? 那弟兄姐妹所拥有的这个量血压的仪器，是否经过校准呢？ Kalau alat ini tidak dikalibrasi, kita setiap kali pakai mengukur tensi darah kita bisa tidak tepat Bapak Ibu Saudara sekalian. 若我们没有校准过，然后一直使用这个仪器的话，那有一天它可能所显示的数值不再标准了。 Kadang-kadang kalau alat ini tidak sesuai dengan ukurannya, kita pikir tekanan darah kita normal. 有时候如果它显示的数值不是标准的话，我们还以为我们的血压不是很高的，是正常的。 Tapi kalau tidak tepat ukurannya itu bisa bahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. 但是如果它显示的数值不是正确的，那对我们就会有危险。 Bagaimana dengan alat ini?
那这个仪器又如何呢？ Nah, Cinci yang suka buat kue pasti tahu alat ini. 喜欢做糕点的姐妹肯定知道这个仪器。 Ya kalau bahan-bahan kue itu ukurannya, gram-gramannya tidak sesuai, 若我们就是做糕点的它的重就是有错误，那 kuenya 就会出 bisa 问题。 jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi rasanya mungkin bisa beda, tidak sesuai dengan harapan kita. 我们可能还可以成功的烤出糕点，但是它的味道可能会有变化。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, alat-alat dalam kehidupan kita yang kita pakai sehari-hari itu semua perlu dikalibrasi. 那么弟兄姐妹，我们在我们生活中所使用的一切仪器都需要校准。 Bagaimana dengan kita sebagai alat-alat di tangan Tuhan? 那我们在神手中的器皿又如何呢？ Apakah engkau dan saya pernah dikalibrasi? 你和我是否有校准过？ Apakah kehidupan rohani kita pernah dikalibrasi? 我们的属灵生命是否有校准过？ Siapa yang mengkalibrasi saya? 谁校准我呢？ Dengan apa saya dikalibrasi? 那用什么来校准我？ Kapan saya butuh kalibrasi? 我什么时候需要这个校准？ Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, 弟兄姐妹，通过我们今天所读的经文， Tuhan memberikan instruksi kepada jemaat Efesus untuk kembali fokus kepada kasih yang mula-mula. 上帝要以弗所教会回到起初的爱。 Tuhan mengingatkan kepada jemaat Efesus, termasuk juga untuk kita semua, untuk kembali mengkalibrasi kehidupan rohani kita, yaitu kepada kasih yang mula-mula, kasih Yesus Kristus buat engkau dan saya. 上帝提醒以弗所的教会，同时也提醒我们要校准，要回到那起初的爱。 Kasih Yesus Kristus adalah tolak ukur kalibrasi kehidupan rohani kita. 耶稣基督的爱就是我们属灵生命校准的标准。 Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ingat pertama kali Bapak Ibu Saudara sekalian hatinya digugah oleh kasih Yesus Kristus? 弟兄姐妹是否还记得当弟兄姐妹第一次你们的心因着上帝基督的爱受感动吗？ Pertama kali ketika engkau dan saya merasakan betapa besarnya kasih Yesus Kristus itu yang sudah menyelamatkan jiwa kita. 就是当我们第一次感受到耶稣基督牺牲他自己为了拯救我们的那个大爱， Momen di mana engkau dan saya mengalami kelahiran yang baru. 就是当我们经历重生的时刻， Pada waktu itu kita menyadari diri kita seorang berdosa. 那个时候我们会觉悟到我们是罪人。 Pada waktu itu kita merasakan kasih Yesus yang besar yang Tuhan nyatakan di atas kayu salib. Itu berkuasa menyucikan dosa-dosa kita. 那时候我们会觉悟到上帝耶稣在十字架上为我们牺牲的那个爱是多么的伟大。 Kasih Yesus yang begitu besar, yang Dia nyatakan dengan menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Yang harusnya kita yang disalib, tetapi Yesus menanggung semua hukuman itu demi kita. 因为耶稣的大爱，他为我们担当所有的罪恶和惩罚。 Kasih Allah yang begitu besar, kasih yang penuh pengorbanan itu, apakah masih menggelora di dalam hati kita? Apakah masih menghangatkan hatimu dan saya? 上帝那么伟大的爱，是否还温暖着我们的心？ Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang terjadi di dalam teks Alkitab yang kita baca hari ini. 弟兄姐妹，这就是我们刚才读的经文所发生的事。 Di satu bagian kita bisa melihat Yesus memuji jemaat Efesus. 一方面，我们可以看到耶稣称赞了以弗所教会。 Yesus memuji jemaat Efesus bagaimana mereka begitu
sabar menghadapi orang-orang yang begitu sabar menghadapi penganiayaan yang harus mereka terima. 我们在那里可以看到耶稣称赞以弗所的信徒，他们可以容忍就是逼迫， Mereka sangat tekun di dalam melakukan pelayanan. 他们很忠心的做他们的侍奉。 Dan Yesus juga memuji mereka karena tidak memberikan toleransi sedikit pun kepada pengajaran sesat. 耶稣也称赞他们没有容忍异端的教导。 Ada guru-guru palsu di dalam jemaat Efesus, tetapi mereka bisa membedakannya dengan jelas. 就是有教导就是异端教义的那些领导们，但是他们并不妥协，并不跟着。 Yesus memuji jemaat Efesus. 耶稣称赞以弗所的教会， Tapi di satu bagian yang lain Yesus menegur jemaat Efesus. 但是另一方面，耶稣责备了以弗所的教会。 Yesus menegur mereka karena mereka kehilangan kasih yang semula. 耶稣责备他们，因为他们已经离开了起初的爱。 Kalau kita lihat jemaat Efesus seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanes, sedikit berbeda atau jauh berbeda bahkan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di surat Efesus. 如果我们看到就是使徒约翰所描写以弗所教会的一些事情，就是跟使徒保罗在以弗所所描写的不太一样，或者有 Efesus 区别。 adalah kota yang terpenting pada waktu itu dari provinsi Asia. 这就是在亚洲地区，这个以弗所是非常重要的重大的城市。 Efesus adalah kota pusat perdagangan terbesar. 它是商业中心， Sebuah kota yang sangat makmur. 它是一个很繁荣的城市。 Efesus adalah kota yang terpenting dan kota yang sangat maju pada saat itu. 它是一个非常发达的城市。 Efesus juga terkenal sebagai kota yang religius. 它也是一个就是人们知道它是一个很有就是信仰很强的城市。 Kalau kita lihat perjalanan Rasul Paulus yang ketiga, ketika Rasul Paulus sampai di kota Efesus, 若我们看到使徒保罗第三次到达以弗所城的那一个时刻， jadi pada waktu itu kota Efesus sudah berusia 1000 tahun. 所以那个时候以弗所城已经立了大概1000年了。 Jadi Rasul Paulus datang ke kota dengan kuil Artemis yang termegah. 所以在那里那个时候已经有就是阿德米神庙。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian penduduk kota itu bahkan mendapatkan penghasilan mereka dari menjual alat-alat sembahyang, ya, patung-patung Artemis. 所以那个时候呢，人民他们做这个敬拜他们的这个 Artemis 庙神的一些东西，作为他们的生命中的收入。 Tapi dalam hal kehidupan moral, kita bisa melihat bahwa di banyak tempat di kota Efesus terdapat rumah bordir, rumah pelacuran. 但是从道德上去看的话，我们可以看到以弗所城是他们的品德是那么的就是那么的败坏，有很多妓院在那边， Di pusat kota terdapat banyak meja-meja judi. 也有很多赌博的场所。 Dan kehidupan seksual masyarakat Efesus itu berkaitan erat dengan pemujaan terhadap Dewi Artemis. 然后呢，因为他们所敬拜的就是 Artemis 的神，所以他们的生命、他们的异性也是有就是很大的。 Tapi bagaimanapun juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana Rasul Paulus membawa Injil ke kota Efesus dan kota Efesus berkembang. 但是我们还可以看到使徒保罗是怎么在那边那个城市传福音。我们可以看到以弗所城那么的发达。 Kalau kita baca Alkitab, kita kenal ada namanya Priscilla dan Aquila memberitakan Injil di kota Efesus.
不过我们在圣经里面可以看到有 Priscilla 和 Aquila 在那边传福音， Ada Timotius yang melayani di kota Efesus, ada Erastus. 也有提摩太、Erastus 等等。 Dan menurut catatannya Irenaeus, Rasul Yohanes setelah pengasingan dari Pulau Patmos, dia kembali tinggal di kota Efesus sampai kepada masa tuanya. 那么我们也可以看到，在那边记载说，使徒保罗回到巴莫斯那边，一直住到他的年纪大的时候。 Tapi sedihnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Rasul Yohanes kembali ke kota Efesus, dia mendapatkan jemaat di kota Efesus tidak lagi seperti pada mula-mula, pada awal mereka didirikan sebagai jemaat Tuhan. 但可惜的是，当使徒保罗再次回到以弗所城的时候，他发现以弗所的信徒不再像之前那样有起初的爱。 Bahkan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kota Efesus hanya tinggal puing-puing saja di negara Turki. 现在我们可以看到，在土耳这个以弗所城我们不能够再看到以弗所城。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹， mengapa dari luar orang bisa kelihatan religius, tetapi dari dalamnya adalah masalah dengan kerohaniannya? 为什么一个人可以从他的外表上看起来那么的属灵，但是他的内心深处却不是呢？ Mengapa orang bisa punya pengetahuan teologi yang begitu tinggi, rajin beribadah, tetap setia melayani dalam komunitas orang percaya, tetapi bisa kehilangan kasih yang mula-mula itu? 为什么某些人可以有就是关于神学的知识，然后呢，他们很勤劳、很勤奋的做崇拜，而且很勤奋的侍奉，但是他们可以失去那起初的爱， Karena kehidupan rohaninya tidak pernah dikalibrasi. 因为他的属灵根本没有校准过， Tidak ada pembaruan kasih di dalam hatinya. 他的心里面的爱没有校准过，没有更新。 Isu-isu menarik tentang perdebatan teologi, tentang keilmuan teologi, selalu membuat pikirannya, membuat dia sangat mengenal Allah. 关于一些神学的辩论呢，让他认为他好像非常了解上帝一样。 Aktivitas religius yang sibuk dan padat dikerjakan secara profesional, membuat dia merasa sangat rohani di hadapan Allah. 他以他的专业性去行的所有的属灵或者属灵的一些活动或者侍奉呢，让他好像在上帝的面前很属灵。 Semua perbuatan baik yang dilakukan telah membuat dia menilai dirinya seolah-olah seorang yang sangat layak di hadapan Allah. 他所做的一切善事，让他好像是一个非常好的基督徒。 Ternyata Yesus sanggup melihat kedalaman hati, sampai di dalam kedalaman hati yang terdalam dari orang-orang yang mengikut Dia. 但是基督可以看到我们就是他的跟随主内心的深处。 Saya berpikir tidak heran Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang seperti ini tidak sabar terhadap pengajaran palsu. 所以我认为就是我不会感到意外，如果那些人他们不会对异端的教义有些反应。 Orang-orang yang demikian kita temui adalah orang-orang yang lebih judgmental, menutup diri, bahkan menjauhi orang berdosa. 那样子的人，我们往往可以看到，他们一般会批评别人，他们自闭，而且他们不会与其他人有很好的相处。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali melihat kasih mula-mula itu, 如果我们再次去看起初的爱， adalah bukan hanya kasih tentang Yesus Kristus, bagaimana Allah mengorbankan dirinya, kasih Allah yang sejati itu, tetapi juga kasih yang ditaruh di urutan pertama di dalam kehidupan kita.
当我们看这起初的爱，不仅仅是耶稣对我们的爱，但是我们如何把上帝的爱放在首位。 Kasih mula-mula maksudnya adalah pengalaman mengalami kasih Yesus pertama kali pada saat kita dilahirbarukan. 起初的爱就是就是当我们重生的时候，我们第一次经历到耶稣对我们的爱。 Tapi kasih mula-mula juga berarti menempatkan kasih Yesus pada urutan prioritas yang terutama di dalam kehidupan kita. 起初的爱也是将耶稣对我们的爱放在首位。 Semua aktivitas rohani yang kita lakukan tanpa ada getaran kasih Yesus yang mula-mula adalah hal yang dicela oleh Yesus Kristus. 我们所做的一切，若没有耶稣的爱，那都是耶稣所责备的。 Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal kedua ayat kelima memperlihatkan begitu jelas kepada kita apa yang perlu kita lakukan ketika kita kehilangan kasih mula-mula itu. 所以我们可以看到，在启示录第2章第5节那里看到我们所要思想的那起初的爱。 Yang pertama, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa kita ini adalah seorang yang berdosa. Ingatlah. 第一点就是我们应当回想，你是从哪里坠落的，我们是从哪里坠落的。 Belajar teologi sudah terlalu banyak membuat kita lupa siapa kita orang yang sebelumnya. 我们可能学了很多关于神的话语，所以让我们忘记了我们是从哪里坠落的。 Begitu aktif melayani di dalam gereja, membuat kita itu lupa siapa saya sebetulnya. 我们在教会可能很勤奋的侍奉，让我们忘记了我到底是谁。 Rasul Yohanes mengajak kita kembali mengingat kita ini adalah seorang yang berdosa yang diselamatkan oleh kasih Yesus Kristus. 使徒约翰再次提醒我们，我们是罪人，是因着耶稣的爱拯救了我们。 Tuhan mau kita bertobat. 神要我们悔改。 Yang pertama ingatlah. 第一点就是回想我们是谁。 Yang kedua bertobatlah. 第二点就是悔改。 Bertobatlah untuk kembali mengasihi Allah seperti sedia kala. 悔改就是在这里，就是我们要回心转意，就是要用起初的爱去爱耶稣。 Kembali merasakan betapa besar kasih kita kepada Yesus Kristus pada waktu kita mula-mula percaya kepada Yesus. 再次感受到，当我们第一次相信耶稣的时候，所经历的那份爱。 Sehingga kasih yang mula-mula itu kepada Yesus itu selalu menginspirasi kehidupan kita. 所以对耶稣起初的爱，不断的提醒我们。 Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita melihat kasih yang mula-mula dari berbagai contoh ini. 弟兄姐妹们看，起初的爱在几个例子中， Apakah masih ada kasih semula di dalam pernikahan Bapak Ibu Saudara sekalian? 在弟兄姐妹的婚姻中，是否还有那起初的爱？ Buat yang sudah menikah, sudah berapa tahun menikah tahun ini? Sudah berapa tahun? Ada yang belasan tahun, ada yang bahkan sudah puluhan tahun mungkin ya. 已经结婚可能几十年的，算数十年的，可能 Masih ingat kasih kepada pasangan Anda pertama kali, masih ingat? 是否还记得对配偶的起初的爱吗？ Tapi yang saya maksudkan lebih penting adalah bukan kasih romantisme pertama kali pacaran. Itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengingat kita mengasihi pasangan kita karena kita mengasihi Yesus. 我所指这里的起初的爱，不是指在于我们就是当我们谈恋爱的那个罗曼蒂克的那个爱，但是就是我们对耶稣的爱。 Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali kita mengikuti pemberkatan pernikahan, bukankah kita diingatkan kembali satu waktu lalu di hadapan Tuhan
kita pernah berjanji setia mengasihi pasangan kita kepada Tuhan. Kita berjanji dalam kasih Yesus kita mau mengasihi pasangan kita. 弟兄姐妹，每一次我们参加婚姻祝福礼的时候，我们不是都会受到提醒，就是我们对配偶的起初的爱吗？我们在上帝面前所发的誓言，就是要永远爱着我们的配偶。 Apakah kita masih mengasihi pasangan kita dengan kasih dari Yesus Kristus, kasih yang penuh pengorbanan? 那我们是否还以耶稣对我们的爱去爱我们的配偶，就是充满牺牲的爱？ Bagaimana yang menjadi orang tua, kalau kita melakukan pengasuhan kepada anak, apa peranan yang kita pakai? 那作为父母的我们，当我们教育我们的孩子的时候，我们所用的教导是哪一个呢？ Apakah kita lebih berperan sebagai gembala atau kita berperan seperti seorang polisi? 我们是否更倾向于就是作为牧者，还是像警察那样？ Bagaimana kita yang menjadi tuan, kita yang menjadi bos di perusahaan kita? 那我们作为就是在公司里的上司又如何呢？ Apakah kita melihat orang-orang yang bekerja dengan kita itu sebagai domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada kita, atau kita melihat mereka sebagai orang yang harus hanya melakukan apa yang kita inginkan? 我们是否有去看待为我们工作的那些下属为上帝托付在我们那里的羊，要我们牧养他们，还是我们把他们看为一定要为我们做事的人？ Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah itu semua juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus? 弟兄姐妹，这也是约翰使徒保罗教导以弗所教会的。 Mari kita menjadi gembala buat anak-anak kita. 让我们为我们的孩子们成为一个好牧者。 Mari kita menjadi gembala buat orang-orang yang ada di kantor kita. 让我们为我们公司里的人作为一个好牧者， Mengasihi mereka dengan kasih Yesus Kristus. 以基督的爱去爱他们， Memimpin mereka dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. 以基督的爱带领他们， Dan bisa menuntun mereka kepada kasih Yesus Kristus. 并且引领他们走向基督的爱。 Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap bulan kita melakukan perjamuan kudus. 弟兄姐妹，每一个月的第一个星期，我们都会参加圣餐礼。 Apakah momen perjamuan kudus menjadi sebuah momen di mana kita kembali diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah berkorban buat kita semua? 圣餐礼是否成为了提醒我们，基督为我们牺牲那么伟大的爱的时刻？ Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kali ketika sejak film The Passion of Christ itu muncul, saya sangat terbantu untuk kembali mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar pada saat saya menerima perjamuan kudus. 弟兄姐妹，自从The Passion of Christ 这个电影上映之后呢，我看了以后呢，每一次参加圣餐礼都会打动我的心，要如何接受这个圣餐礼。 Saya ingat bertahun-tahun di dalam perjamuan kudus, bertahun-tahun. Ketika saya menerima perjamuan kudus setiap bulannya, saya meneteskan air mata karena saya mengingat kasih Yesus yang begitu besar buat saya. 有很多年，每一次我参加每个月的圣餐礼，当我领受圣餐的时候，我都会滴下眼泪，因为我记得我记下上帝为我的爱。 Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga mau memberikan beberapa contoh yang praktis supaya engkau dan saya bisa melakukannya sehari-hari untuk membawa kita kembali merasakan kasih Yesus Kristus. 弟兄姐妹，这里我也有一些可以让我们再回到对与基督起初的爱， Sediakan waktu untuk retreat Bapak Ibu Saudara sekalian. 就是我们要
就是抽出时间做进修。 Kalau lihat contohnya tentu saya bukan bermaksud ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita sama-sama ke puncak. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. 这里不是说我邀请每一个弟兄姐妹要参加退休会。 Dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita ambil waktu untuk retreat sejenak. 就是在我们日常生活中，让我们拿一段时间来做进修。 Retreat itu apa Bapak Ibu Saudara sekalian? 进修是什么呢？ Retreat itu adalah istilah mengundurkan diri, mundur sejenak. 就是我们退后一阵子， Mari kita menarik diri sejenak dari kesibukan kita sehari-hari. 让我们将自己从我们繁忙的生活中往后退一下。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita sehari-hari itu ada iramanya Bapak Ibu. 弟兄姐妹，我们的生命、我们的生活有节奏， Ada irama-irama yang kemudian membuat kita masuk di dalam rutinitas demi rutinitas. 那些节奏呢，可以带领我们过着我们每一天的生活。 Dan irama dan rutinitas itu kalau kita jalanin setiap hari tanpa kita lakukan dengan sebuah kesadaran akan kehadiran Tuhan, kita akan kehilangan makna hidup kita sebagai pengikut Yesus. 那如果我们每天只有那样子过着我们的生活的话，那我们就可以失去基督对我们的爱的意义。 Ada orang-orang yang tidak bisa tidur Bapak Ibu Saudara sekalian karena begitu sibuknya dia. 有一些人因为他生活太繁忙了而睡不着觉， Ada orang-orang yang tidak punya waktu makan karena apa? Begitu sibuknya dia dengan kehidupan dia sehari-hari. 有些人因为他的生活是那么的忙，没有时间吃饭。 Ada orang yang bahkan tidak punya waktu duduk tenang. 有一些人甚至不能够安静的坐下， Bisa karena sibuk, bisa karena banyaknya tekanan dalam kehidupannya. 可能是因为他很忙，有可能他生命有很多问题。 Sebentar lagi kita akan Natal, Bapak Ibu Saudara sekalian. 过一段 Berapa 时， bulan lagi? 就是再过几个月，我们就要进入圣诞时刻。 Panitia Natal pasti sibuk banget. 圣诞的委员肯定会很忙， Semua pelayan yang lain pasti sibuk mempersiapkan Natal. 其他的侍奉者肯定也很忙，准备着这个圣诞节的节目。 Di tengah-tengah kesibukan pelayanan pun kita juga bisa sulit tidur Bapak Ibu. 在我们侍奉的繁忙中，我们可能也会睡不着觉。 Lagi mau persiapan khotbah untuk khotbah, sulit tidur juga Bapak Ibu Saudara sekalian. 为争道的一些讲员，可能也会睡不着觉。 Mari kita retreat. 让我们就是进修哪一段时间，往后退一步。 Retreat bukan mundur saja, tetapi waktu mundur itu kita pakai waktu kita fokus kepada Tuhan Yesus. 就是当我们退休的时候，不仅仅往后退，但是我们拿一段时间亲近于基督。 Tidurlah supaya kita bisa melepaskan kelelahan di dalam tubuh kita. 我们要好好的休息，好好的睡一个觉，让我们可以把我们身体上的疲惫。 Karena di pagi yang 解除掉。 baru Tuhan akan berikan energi yang baru untuk melayani Dia. 因为每一个早上，上帝会赐给我们新的力量来服侍他。 Waktunya makan, retreat, berhenti sejenak untuk benar-benar makan, duduk di hadapan Allah, berdiam diri di hadapan Allah, menikmati berkat Tuhan melalui makanan yang Tuhan berikan. 吃饭的时间，那我们就要静静的坐下来，享受上帝已经为我们预备的食物。 Waktu makan benar-benar nikmati makanan di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. 吃饭的时候，我们要真正的去享受我们所吃的食物，并献上我们的感恩。 Di tengah-tengah kesibukan sehari-hari, kalau ketika pikiran kita sudah overwhelmed, sudah terlalu penuh, retreat sejenak, cari tempat yang tenang, duduk dengan tenang untuk memantapkan jiwa kita, kembali datang kepada Tuhan,
berdoa di hadapan Tuhan dengan hati yang tenang. 在我们生活的繁忙中，我们要往后退一步，让我们回到上帝的面前，我们将一切都交托在他的手里。 Retreat di dalam keseharian kita adalah momen di mana kita kembali mengkalibrasi jiwa kita supaya kita bisa mengalami lagi kasih Yesus yang mula-mula. 我们生命中所谓的退休，就是进修，就是我们将我们的生命与基督做一个校准，让我们回到对上帝起初的爱。 Retreat menolong kita untuk kembali mengingat pengorbanan Yesus Kristus buat engkau dan saya. Dengan demikian kita mengalami pembaruan kasih dalam kehidupan kita. 退休也可以再次的提醒我们，上帝对我们的牺牲，他那么伟大的爱，让我们可以有更新的爱。